Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana datang menonton video saya. Hari ini kita akan sambung dengan JavaScript episod yang ketiga, iaitu mengenai array. Pada episod yang lepas, kita telah belajar mengenai pemboleh ubah. Pemboleh ubah terdapat 3 jenis pemboleh ubah, iaitu var, let dan juga constant. Dan setiap pemboleh ubah ini mereka mewakili skop mereka yang tersendiri. Seperti pemboleh ubah var hanya akan diwakili di dalam skop function ataupun skop fungsi, dan selebihnya seperti let dan constant pula akan diwakili di dalam skop block ataupun block scope. Jadi hari ini kita akan tengok bagaimana kita boleh menggunakan pemboleh ubah juga, tetapi kita ingin menggunakan satu sahaja pemboleh ubah untuk menyimpan banyak data dalam satu pemboleh ubah tersebut. Jadi case ataupun di mana keadaan yang memerlukan kita untuk menggunakan array adalah untuk kita menyimpan sesuatu data di dalam objek yang sama. Okey, contoh saya boleh cipta objek kereta, dan kita tahu setiap kereta mempunyai jenama yang tersendiri. Jadi kita boleh katakan kereta satu adalah jenama Proton. Okey, jadi kalau kita nak kalau kita nak tengok kereta yang kedua pula, jadi macam mana kalau kita nak tahu brand ataupun jenama untuk kereta yang kedua? Adakah kita kena buat variable yang baru? Jadi kita boleh pro 2, dan lepas tu datang pula kereta yang ketiga, iaitu Honda. Jadi kalau situasi ini berulang banyak kali, kita akan mendapat banyak variable seperti ini. Situasi ini akan merumitkan kita punya coding, sebab contoh kalau nanti kita kena tambah lagi kereta, jadi kita nak tambah var kereta keempat, lepas jenama Volkswagen contohnya. Jadi setiap kali kita nak tambah, kita kena buat variable yang baru. Jadi ini salah satu bentuk programming yang tidak kemas lah, dan kerana itu kita boleh menggunakan array untuk menyimpan semua jenama kereta ini. Jadi kita boleh menggunakan jenama kereta, dan untuk kita mencipta variable ataupun pemboleh ubah array, kita hanya perlu masukkan kurungan kotak ini sahaja dan masukkan jenama kereta. Okey, lepas kita dah nyatakan jenama kereta untuk kereta yang pertama, letak koma dan masuk pula jenama kereta untuk kereta yang kedua. Jadi masukkan Proton. Jadi kita boleh teruskan Honda, Toyota, Volkswagen. Okey, dan selebihnya kita boleh tambah lagi. Jadi kalau dalam coding kita contohnya seperti ada lagi jenama baru yang nak masuk, jadi kita tak perlu nak buat variable yang baru. Okey, kereta jenama baru. Okey, kita tak perlulah nak buat BMW macam tu. Jadi kita boleh masukkan di bahagian hujung ini sahaja, dan kita boleh mengakses array kita dengan menggunakan jenama kereta kurungan dan masukkan kedudukan array ini. Dan kita mesti ingat array ini bermula dengan kosong, jadi lokasi di sini adalah kosong. Jadi kalau saya masukkan kosong, saya akan console.log. ok, jadi kita pergi ke sini, saya refresh, dan kita akan dapat pro 2. ok, kalau anda tak nampak, saya zoom, kita akan dapat pro 2 di sini. Jadi sama juga untuk let pun boleh juga. Saya save dan saya refresh, dan masih dapat pro 2. Begitu juga dengan constant. Saya tekan constant, masih dapat pro 2. ok, untuk array dia berbeza sikit dengan constant di bahagian episod kedua dalam variable. Di sini anda boleh menukar nilai tersebut.
Jadi saya cakap jenama kereta baru, contoh. Dan kita tahu ini adalah constant, dan pada episod yang kedua saya nyatakan bahawa constant ini adalah nilai yang tidak akan berubah. Tetapi pemahaman itu tidak boleh diterapkan di dalam array, kerana array adalah jenis pointer, dan bila kita dah boleh akses address ataupun kedudukan data tersebut, jadi kita boleh reassign ataupun kita boleh memberi nilai baru kepada address tersebut. Jadi itu adalah salah satu orang panggil downside of the array lah. Jadi saya dah masukkan jenama kereta baru, dan sepatutnya kita akan dapat jenama kereta baru. Okey. Lepas tu saya akan ubah semula kepada var. Kita juga boleh tambah. Kita boleh tambah array, dan kita boleh tambah nilai ke dalam array kita ni tanpa perlu kita kembali semula menulis di sini. Okey, jenama kereta baru. Contohnya, kita tak perlu nak tulis kat sini. Kita boleh saja padam di sini, dan kita boleh ubah nilai di sini untuk kita ambil kedudukan yang terakhir. Okey, apa yang kita boleh buat kalau kita tak tahu panjang variable kita, kalau kita tak tahu panjang array kita boleh masukkan jenama kereta dan dot length. Okey, jadi dia akan kira panjang variable kita. Dia akan kira sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, jadi kita cuma masukkan jenama kereta dot length sahaja, kerana jenama kereta dot length akan memberi nilai 6. Okey, jadi sepatutnya kita masukkan 6. Kenapa saya tak buat tambah 1 adalah sebab length ni dia akan memulakan kiraan dia dengan nombor 1. Jadi di sini dia tak akan kira nombor kosong. Di sini dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan kita tahu di dalam variable di dalam array kita sepatutnya bermula dengan kosong. Jadi sepatutnya kosong, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sepatutnya 6. Dan length ni dia akan return nilai 6. Jadi sebab tu saya tak perlu masukkan 1. Okey. Jadi jenama kereta baru, saya refresh dan kita akan dapat jenama kereta baru. Bukan setakat itu sahaja, kita juga boleh memasukkan nilai yang berbeza untuk setiap data di dalam array. Jadi contoh pertama mungkin bukan Pro 2 lah. Jadi kita boleh tukar kat sini, array data berbeza. Okey, jadi kita boleh masukkan kat sini, kita masukkan nama saya lah, Zaim. Jadi kat sini saya masukkan 23, di sini saya masukkan 0.572, jadi kat sini saya masukkan true. Okey, jadi ini adalah 4 data type yang paling terkenal lah, yang sering digunakan. Jadi saya boleh masukkan array data berbeza. Okey, saya akan print di sini. Kita boleh tengok juga semua nilai yang terdapat dalam array data berbeza. Array data berbeza, masuk di sini. Okey, kita kembali ke laman sawang. Nampak di sini dia akan print semua data kita. Yang kita tahu di kedudukan yang kosong ialah def zaim 23 0.52 dan juga true, dan dia akan return length kita sebanyak 4 kerana ada 4 data di dalam array ini. Okey, jadi array ini juga boleh menyimpan data-data yang berbeza, dan sama juga seperti yang tadi, kita juga boleh ubah data daripada string. Kita tahu di kedudukan yang kosong ialah string, iaitu def zaim, dan kita boleh tukar jadi nombor. Dan untuk data yang kedua pula daripada nombor, kita boleh tukar jadi boolean. Okey, jadi saya save dan saya refresh, dan kita still akan dapat nilai tersebut. Dan itu maksud array boleh menyimpan data-data yang berbeza.
Okey, setakat itu saja video saya kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.